Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di muka surat 202. Tajuk baru, Perang Badar, perang penentuan pertama dalam sejarah Islam. Jadi pada perjumpaan yang lepas-lepas kita cerita beberapa peristiwa perang Badar yang nak bawa kepada perang Badar. Jadi kita dah sebut sebelum ni, puncak utamanya kerana ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, orang kafir Quraisy masih lagi mengancam Nabi, hantar surat nak ugur, nak serang, nak bunuh. Lepas tu pergi serang kandang kan, ternakan di Madinah, curi. Jadi perang Badar kecil tu. Jadi mereka sentiasa mengancam. Itu yang menyebabkan jadi perang Badar. Disebabkan mereka mengancam dan mereka ugut, maka Nabi SAW pun mula bertindak. Tindak macam mana? Menghalang perniagaan mereka ke Syria. Sebab daripada Mekah nak lintas ke Syria, dia mesti lalu Madinah. Cuma kawasan tu luas lah, sama ada guna jalan Laut Merah ataupun guna jalan darat belah sini. Tapi senang, di mana pun dia kena lalu ke sana lah. Dia naik ke atas. Maka Nabi, ada pun orang kafir yang lain, Bani Bakar, Bani Kinanah, hak lain lah, suku yang lain. Nabi tak kacau dia pun. Nabi tak pasal apa? Hak kafir Quraisy sahaja sentiasa mengancam keselamatan Madinah. Maka kalau tuan-tuan tengok dalam kitab disebut perdagangan Quraisy ni dalam setahun, perniagaan mereka yang mereka beli barang di Syria, Syam. Kenapa beli barang di Syria? Sebab di Syria masa tu bawah Rom, Maharaja Rom, bawah Rom. Jadi Syria tu dia ada barang-barang yang berharga, yang hebat-hebat. Tu yang mereka jalan lebih 1000 km lebih untuk sampai ke Syria, beli barang di sana, balik jual di Mekah. Dan kemudian dia tiru cara Nabi kan, bawa barang Mekah pergi jual kat sana. Jadi mereka punya jumlah barang dagangan mereka selama setahun tu, dalam masa setahun lebih kurang 4 juta dinar. Banyak tu, 4 juta dinar. Itu perniagaan mereka dalam setiap tahun. 4 juta dinar ni tuan-tuan gali lah. Dulu 1 dinar lebih kurang 1000 ringgit, 4.25 gram emas. Tapi duit kita sekarang jatuh lebih kurang 1,500 sekarang ni. Lebih kurang lah, 1 dinar 1,500. Jadi tuan-tuan kali lah, kalau 4 juta dinar, duit kita lebih kurang 6 bilion. Lebih kurang 6 bilion. 6 bilion jumlah perdagangan penduduk Mekah daripada Syria ke Mekah, Mekah ke Syria, jadi 4 bilion. Ini satu jumlah yang sangat besar. Jadi itu yang mereka mereka sangat berhati-hatilah, sangat mereka nak jaga barang dagangan mereka. Baik, kita tengok. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Sebab berlakunya perang Badar. Kita telah berbicara berkenaan dengan Usyairah, iaitu sebuah kafilah kumpulan Quraisy yang berlepas daripada bertembung dengan Nabi SAW dan orangnya. Yang sudah pasti boleh mencetuskan perang. Masa Abu Sufyan mula nak pergi tu, Nabi dah cuba halang lah barang dagangan daripada Mekah nak bawa ke Syria. Tapi dia terlepas. Abu Sufyan ni licik, dia pandai, dia lepas. Jadi kafilah dagang yang lepas pergi Syria ni, dia pergi berniaga di sana, bawa balik barang dagangan daripada Syria pula. Nabi tunggulah dia, sebab dia akan balik-balik. Yang hak balik ni nanti nak jadi perang Badar tu. Baik, kemudian mereka dalam perjalanan pulang daripada Syam. Dia tuan-tuan ingat bila sebut Syam ni, Syria, Jordan, Syria, Palestin dan Lebanon, 3 tu. Kemudian
Dan menghampiri utusan Nabi SAW Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid. Silap tuan-tuan, bukan Sa'ad, Sa'id. Sa'id. Bukan Sa'ad, Sa'id. Sa'id bin Zaid. Dua-dua okey je tuan-tuan. Sa'id ni orang yang bahagia. Kalau Sa'ad, kebahagiaan. Itu bahasa Arab tuan-tuan. Baik, tak apa. Jadi tapi sebenarnya Sa'id lah. Sa'id bin Zaid salah seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga, termasuk dengan Talhah bin Ubaidillah, yang dihantar ke arah utara untuk meninjau sebarang gerakan kafilah di sekitarnya. Kedua-dua peninjau itu berada di Hawra untuk beberapa hari, sehinggalah mereka bertemu dengan Abu Sufyan, ketua kafilah yang sedang melewati mereka. Jadi dia sempat bertemu Abu Sufyan tadi masa nak pergi Syria, dia terlepas dah beberapa hari yang lepas. Sekarang dia nak balik bertemu dengan Talhah dan Sa'id bin Zaid. Kedua-dua mereka bergegas pulang ke Madinah dan melaporkan kepada Nabi SAW mengenai perjumpaan mereka itu. Kafilah itu yang sedang bergerak tidak jauh daripada Madinah dan membawa 50,000 wang emas dinar yang dikawal oleh 40 orang yang sedang bergerak. Banyak orang tuan-tuan. 50,000 tuan-tuan kalilah dengan 1,500. Berapa tuan-tuan? Banyak tu. Lebih kurang dalam berapa juta? 7.50,000 dinar kali dengan 1,500. Kalau 1,000 kali 50 lebih kurang dalam 5 juta. Bukan 50 juta, 50 juta. Kalau 5 kali dengan apa, lebih kurang dalam 75 juta. Lebih kurang lebih kurang 75 juta tuan, duit kita banyak tu. Kenapa dia bawa dinar? Sebab dinar dan dirham bukan duit. Dinar bukan duit kita. Dinar duit siapa? Rom. Dia dipanggil dinarius. Dirham Parsi, dipanggil drakma kan? Drakma macam itulah, dipanggil dirham. Asal duit dirham tu Parsi punya. Jadi kita Arab panggil dirham. Dinar sebelum zaman Nabi itu wang apa? Wang Rom punya wang. Jadi dia panggil dinarius. Asalnya Rom punya, Arab panggil dinar lah. Dia memang bahasa tu dia tukar. Firdaus bahasa Arab, orang putih panggil syurga, paradise. Dia mengenglishkan Arab. Toilet tandas ada di setengah negara Arab. Kadang-kadang dia tak mau guna bahasa Arab, rasa tak standard. Jadi dia lebih utamakan bahasa Inggeris. Toilet dia jadi tawalid. Dia macam kita lah, provocation. Kita tukar jadi provokasi, orang sedap sikit. Tu orang putih tu, kita Melayu kan. Tribulasi daripada tribulation. Ubah bagi sedap sikit. Banyak kolaborasi kan, kerjasama. Collaboration, walaupun tak apa, collaboration ni lebih kepada kerjasama jahat. Tapi kita terjemah pada kita kolaborasi ni kerjasama yang baik. Ada penggunaan dia lain pula. Tapi kita memelayukan hak bahasa Inggeris tu. Tak apalah tuan-tuan. Habis nak ceritanya kenapa wang emas 50,000 ni? Ni duit bawa balik pada Rom lah ni. Lebih kurang dalam 75 juta tuan-tuan. Ni Allahu Akbar, banyak ni, bukan sikit. Baik, kemudian yang dikawal oleh 40 orang yang sedang bergerak, pasti ia merupakan sasaran menarik tentera Islam yang bakal melakukan serangan ekonomi, politik dan ketenteraan yang akan menggegarkan seluruh struktur orang kafir Mekah. Kenapa Nabi tak kacau barang dagangan kafir yang lain? Sebab kafir lain tak ganggu dan tak mengancam Nabi SAW. Ingat tu. Saya takut nanti kita tak faham kenapa Nabi pergi kacau, mereka tak kacau Nabi. Kena tahu sebelum ni. Bukan saja-saja jadi kerana mereka mengancam. Kalau mereka berdamai dengan Nabi, benda ni takkan berlaku. Damai. Perjanjian damai kan, macam perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi tak kacau dah kafilah dagang mereka. Dah ada perdamaian, apa nak bergaduh. Tapi yang ni dia duk mengancam keselamatan Nabi dengan para sahabat. Nabi SAW segera menggesa orang-orang Islam mengejar dan menahan kafilah itu untuk mendapat semula harta kekayaan mereka yang dirampas oleh orang kafir ketika di Mekah dahulu. Memang banyak yang dirampas. Kita ingat sahabat Nabi masa nak berhijrah, memang sehelai pinggang je. Harta yang dipertinggal di Mekah habis semua kena rampas. Bukan jumlahnya sikit, banyak sahabat Nabi ada yang kaya. Macam Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kaya, Osman bin Affan kaya, habis semua. Mereka ambil kat mereka. Kita ingat ada seorang ni kita baru ma'al hijrah kan. Tentang buat ceramah hijrah dah itu, panggil ustaz ke? Tak buat selalu dah dengar kan. Kita selalu dengar dah ustaz. Baik, tak apa tuan-tuan. Antara cerita menariknya yang hijrah tu,
Ada seorang lelaki kan yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni satu orang Arab, dia dipanggil Ar-Rumi, dia bukan orang Rom pun. Dia orang Arab tapi dia pernah ditawan. Banyak orang salah faham kan Suhaib ni orang Rom kan. Suhaib bukan orang Rom. Suhaib pernah ditawan dan duduk bersama dengan Rom lama. Jadi orang sangka dia tu apa? Oh, dia ni orang Rom. Bukan dia orang Rom. Ada banyak orang sangka Abu Zar itu orang Parsi. Abu Zar mana? Orang Parsi. Syiah yang duk angkat dia tuan-tuan. Entah tak Syiah duk angkat dia? Bukan, dia bukan orang Parsi. Dia daripada kabilah Ghifar. Ini kabilah gunung-gunung. Dia pun kabilah-kabilah teror rompak. Geng-geng rompak tuan-tuan. Dan Abu Zar tu memang sebelum dia taubat memang perompak pun, qati'un tariq, sebelum dia masuk Islam. Pakar bak gunung, pakar merompak. Suku Ghifar. Baik. Jadi tuan-tuan, bukan orang Parsi. Banyak orang salah faham. Suhaib Ar-Rumi bukan orang Rom. Digelar je Rom pasal dia pernah lama ditangkap duduk dengan Rom. Bukan orang Rom, ni orang Arab. Suhaib ni asalnya miskin, dulu pernah kena tangkap jadi hamba di Rom. Jadi bila dia mai ke Mekah dalam keadaan dia miskin, tak ada apa. Bila duduk di Mekah dia berniaga, dia kerja sampai jadi kaya. Bila Suhaib Ar-Rumi, kan Nabi galakkan sahabat Nabi berhijrah. Suhaib Ar-Rumi ni nak berhijrah, tapi orang kafir tak bagi. Kafir Quraisy kata, hang dulu mai miskin tak ada apa, apa kedana, hang duduk sini bekerja dah hang kaya, hang nak pergi bawa harta hang. Tak boleh. Jadi Suhaib kata macam inilah, harta aku semua hang ambil ya. Hang ambil semua. Bagi tak aku pergi? Kalau begitu boleh baru dia pun bagi. Kemudian Suhaib Ar-Rumi memilih dia pergi ke Madinah dan meninggal segala hartanya. Berita ni sampai pada Nabi SAW. Nabi kata apa? Telah beruntung Suhaib. Dan dia memilih tuan-tuan, tinggal kekayaan dunia untuk berkorban pergi di jalan Allah. Dunia boleh cari tuan-tuan. Dunia boleh cari. Keredaan tuan-tuan takkan nak ganti keredaan Nabi dengan keredaan Allah dan Rasul dengan dapat sedikit habuan dunia. Baik, jadi tuan-tuan gitulah. Nak ambil balik harta yang dirampas dahulu. Kemudian baginda tidak pula memberi arahan secara khusus kepada mereka, cuma memberi kebebasan bertindak atau tidak, kerana memikirkan bahawa kafilah itu kecil dan menjalankan tugas yang disuruh. Jadi Nabi tak suruhlah serang ke tak serang. Sebab mereka pun dua orang masa ni, Talhah bin Ubaidillah dengan Sa'id bin Zaid. Dan Nabi SAW pun nak keluar beberapa orang ni, bawa tentera ni, nak bawa 300 tentera ni untuk tawan saja. Tawan yang 40 orang dengan harta 50,000 dinar. Tentera Islam seramai 300 ke 317. Kenapa disebut lagu ni? Kerana ada khilaf. Ada yang kata dia ni termasuk dalam ahli Badar, ada yang kata dia tak masuk dalam ahli perang Badar. Baik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila sebut dia ahli perang Badar ni bukan main-main. Orang masuk perang Badar ni jamin syurga. Jamin syurga. Itu khilaf. Ada orang kata dia ni Badri. Badri ni maksud dia ikut perang Badar. Kenapa saya sebut perang Badar? Memang ada hadisnya. Orang yang ikut perang Badar ni jamin syurga. Sebab perang dalam keadaan susah tuan-tuan, mengharap rahmat Allah. Kita ingat Hatib bin Abi Balta'ah tu kan, yang dia bocorkan rahsia Nabi nak Fatul Mekah tu. Kan Sayyidina Umar nak potong kepala dia. Nabi kata apa? Alaysa min ahli Badr. Nabi kata kat Sayyidina Umar, memanglah dia buat dosa pecah rahsia negara, tapi bukankah dia ni ahli Badar dulu? La'alla Allah ittala ila ahli Badrin. Allah Ta'ala lihat pada orang yang ikut perang Badar ni. Allah Ta'ala kata apa? I'malu ma syi'tum, buatlah apa saja, faqad ghafartu lakum, aku dah ampunkan hampa semua. Ataupun riwayat lain, faqad wajabat lakumul jannah, aku dah wajibkan bagi hampa syurga. Siapa yang Badri ni, ahli Badar ni, dia confirm syurga. Cuma ada beberapa sahabat yang ulama khilaf, adakah dia ikut perang Badar ataupun tak, tu disebut lagu ni khilaf, tak jelas. Ada isu tuan-tuan. Saya dengar cerita Sa'labah. Sa'labah mana dengar? Sa'labah yang dia miskin tu, cerita ni famous tuan-tuan. Tapi jadi satu perbahasan yang panjang di kalangan ulama. Cerita Sa'labah yang dia miskin tu, yang kalau dia main sembahyang berjemaah, lepas habis sembahyang lari balik. Lari balik. Lepas tu selalu macam tu, habis dia bagi salam, lari. Salam, lari. Orang lalu berzikir dulu. Nabi ni pernah berzikir kuat, Nabi pernah berzikir pelan. Duduk ikut mana pun tuan-tuan, yang penting semua betul lah tuan-tuan. Nabi pernah berzikir kuat, sebab tu pernah dengar Nabi berzikir. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um dia sebut, kalau nak berzikir kuat ni sunat untuk mengajar orang yang belakang berzikir. Tapi kalau semua dah pandai zikir, maka Imam Syafi'i memilih berzikir secara perlahan. Tapi sekarang ni tuan-tuan, kalau imam tak berzikir, tuan-tuan berzikir ke?
Semua pakat perangan. Imam buat apa? Akhir zaman ni tuan-tuan bukan macam zaman sahabat dulu. Betul? Bukan macam zaman sahabat. Zaman sahabat ni tuan-tuan bila kuliah tuan-tuan semua duduk macam burung duduk atas kepala tu, tak bergerak langsung. Baca, tuan-tuan cuba baca ibadah sahabat tuan-tuan. Baca ibadah sahabat lagu mana? Zaman sekarang lepas sembahyang imam diam. Bukan saya kata salah kalau ada negeri buat lagu tu, saya tahu ada negeri buat lagu tu. Tapi cumanya cuba tuan-tuan try buat. Lepas salam diam. Tuan-tuan buat apa? Ada orang kena duduk tengok kiri kanan. Beli. Pasal apa? Dah jadi budaya. Jadi kalau di Malaysia ni tuan-tuan memang zikir kuat itulah yang afdalnya. Pasal kita bukan sekadar mengajar. Orang tu tahu zikir tapi dia tak reti nak mulakan. Gitu. Jiwa dia tu nak mula, dia kena ikut imam juga. Cuma janganlah sampai mengganggu, gitu je lah. Baik. Kemudian tapi kita berzikir ganggu tuan-tuan? Tak ganggu pun, betul tak? Ada ke tuan-tuan sembahyang berzikir atau ada orang main sembahyang kata tadi saya sembahyang terganggu lah, hampa berzikir kuat sangat? Jarang lah kita jumpa, betul tak? Jarang lah. Selalu kalau kita sembahyang pun tuan-tuan, kecuali kita sembahyang depan mikrofon kot, betul tak kan? Pergi sembahyang depan speaker tu memang sakit lah telinga tuan-tuan. Malah ada hadis riwayat Imam, hadis yang sahih Imam Ibnu Abbas sebut, zaman Nabi ni boleh tahu habis sembahyang dengar takbir, tasbih, tahmid dan takbir. Dengar pada jauh dah dengar. Oh, sembahyang dah habis. Maksud dia dengar bunyi tu, bukan tak dengar. Dengar zikir tu. Baik tuan-tuan, tak apalah. Yang penting berzikir tuan-tuan. Yang penting berzikir. Baik, kemudian apa saya lupa, Sa'labah tu kan Nabi tanya dia, kenapa kau bersikap seperti orang munafik? Lepas sembahyang tak berzikir pun balik terus. Dan satu kesilapan tuan-tuan, kalau orang sangka lepas dia bagi salam dia terus bangun mengikut sunnah. Siapa yang anggap itu memang salah, tu bukan sunnah. Sunnah lepas sembahyang duduk. Sebab saya kata duduk sebab ada hadis Nabi sebut. Kecuali kita ada urusan tak apalah. Siapa ada urusan ke tuan-tuan, ada perkeperluan silakan. Cuma saya nak bagi tahu kalau ada orang anggap lepas bagi salam terus bangun, dia anggap itu sunnah, tu bukan sunnah. Kalau dia anggap tu sunnah. Sunnah ada hadis Nabi sebut kan, barang siapa yang lepas habis sembahyang dia bagi salam, dia duduk di tempat sembahyangnya sebelum dia berhadas dan bercakap benda-benda dunia. Selagi itulah malaikat doa kat dia. Betul tak? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Hadis sahih. Ya Allah ampunlah dosa dia, ya Allah kesianlah kat dia, ya Allah. Selagi mana dia tak berhadas, dia tak sebut benda-benda yang dunia, kosong, benda yang lara. Jangan bangunlah. Makna dia tuan-tuan, sunnah dia bila dah bagi salam, tuan-tuan duduk tempat tu. Kecuali tuan-tuan ada urusan. Kalau tuan-tuan saja-saja nak bangun-bangunlah, terpulanglah benda sunat. Cuma jangan kata bangun tu sunnah. Bangun tu bukan sunnah. Saya tak mau berzikirlah ramai-ramai, tak apa, hang zikirlah seorang-seorang, tapi duduk dekat situ. Sunnahnya duduk di situ. Jangan bangun. Hanya orang dia tersilap tuan-tuan, dia sangka sunnah lepas bagi salam bangun. Bukan. Itu bukan sunnah. Sunnahnya lepas bagi salam duduk. Itu yang Nabi pernah tegur Hatib Sa'labah. Nabi kata macam munafik, terus balik. Sa'labah kata bini saya tak ada pakaian kan. Cerita dah panjang lah. Dia tukar-tukar pakaian dia dengan isteri dia. Dia main sembahyang, bini dia tak ada baju dalam rumah. Dia balik, bini dia ada baju, dia tak ada baju. Nak sembahyang tak cukup baju. Kan dia minta kat Nabi doa tu, nak jadi kaya. Betul tak? Pernah dengar cerita dia kan? Sa'labah ni tuan-tuan, dah last sekali sampailah dia dah kaya. Panjang cerita, dia dah kaya apa semua. Nabi tak bagi nak kaya, dia nak kaya. 3 kali dia minta. Dah kaya, dia lupa nak bayar, dia tak mau keluar zakat. Sampailah Nabi tak terima zakat dia, Sayyidina Abu Bakar tak terima zakat dia, Umar tak terima zakat dia, Osman juga tak terima. Dan dia meninggal pada zaman Sayyidina Osman. Ulama khilaf masalah Sa'labah. Pasal Sa'labah ni kalau ikutkan dia ni Badri, dia ni ikut perang Badar. Maka ada 2 cara. Cara yang pertama, cerita ini tidak sahih. Ini yang diutarakan oleh Imam Al-Qurtubi. Dah ramai lagi lah. Pasal mustahil hadis yang sahih sebut orang yang ikut perang Badar ni jamin syurga. Macam mana Sa'labah boleh jadi macam tu? Nabi tak terima zakat dia sampai dia meninggal kerana zakat dia tak dikeluarkan. Itu pandangan yang pertama. Yang inilah kebanyakan ustaz sebut sekarang, pandangan itu tak diterima. Cerita tu riwayat dia tak kuat, bercanggah dengan yang kuat, memang tak dapat diterima. Tapi saya memilih pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia At-Tamyiz fi At-Tamyiz Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Dia sebut ada 2.
Sa'labah yang ikut perang Badar ni dipanggil Sa'labah bin Hatib. Sa'labah yang Nabi tak terima zakat dia tu sebab dia miskin, kemudian dah kaya lupa diri, tak mau keluar zakat, Jumaat pun tak pergi tu. Dia dah kaya, sembahyang mula jemaah tak pergi. Lepas tu jemaah tak pergi, mula mengaji tak pergi, Nabi bagi pengajaran tak pergi. Lepas tu jemaah pula tak pergi, dah jemaah tak pergi, dah lama Jumaat pula tak pergi, duduk kat gunung Jumaat pun tak pergi. Bila minta zakat tak mau keluar zakat. Sampai ke mati Nabi tak terima zakat dia. Ada yang kata itu Sa'labah yang lain, kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu Sa'labah bin Abi Hatib. Itu Sa'labah yang lain. Saya pegang ayat ni lah tuan-tuan. Baik, kemudian tentera Islam seramai 300 ke 317 orang. Tapi yang masyhurnya apa? 313 noh, kita sebut 313. 82 ke 86 muhajirin. Ini khilaf. Muhajirin ni maksud dia orang yang daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Ini kita hijrah ni tuan-tuan. Tuan-tuan tadi khutbah hijrah ke bukan? Tajuk hijrah pun. Khutbah tadi hijrah. Khutbah tadi tajuk apa? Banyak orang saya tanya tadi khutbah tadi tajuk apa? Tak pasti ustaz, dia tidur. Banyak tuan saya tanya, bukan kat sini tuan, kat Perak lah. Saya tanya khutbah dia tajuk apa? Tajuk apa no? Dia tidur tuan. Kalau seorang dua tidur tak apa, ramai tidur semua tak tahu tajuk apa. Tajuk apa tadi khutbah? Istighfar. Kalau Perak tadi hijrah. Ada satu hadis tu menarik tuan-tuan. Hadis itu disebut apa? Dia kata la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Tidak terhenti hijrah itu sehinggalah terhentinya pintu taubat. Pintu taubat tertutup. La tanqati'at taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Dalam khutbah ni hadis Nabi tuan-tuan. Saya lupa riwayat Tabrani ke, saya lupa ke hadis Abu Daud. Saya tak ingat. Abu Daud kan. Jadi tuan-tuan, makna hadis ni apa? Tidak terhenti hijrah tu sehingga terhentinya pintu taubat. Makna apa? Selagi mana pintu taubat tak tutup, ubah diri. Kalau ada dosa, tabiat dosa yang kita duk buat, ubah. Tu hijrah. Dan tidak terhenti taubat itu sehingga apa? Sehingga terbitnya matahari di barat. Jadi kita belum terbit lagi hijrah tuan-tuan, ke arah yang lebih baik. Itu hijrah tu. Muhajirin. Ada hadis yang sebut al-muhajir man hajara manahallahu an. Orang yang benar-benar berhijrah ni, orang yang berhijrah daripada perkara yang Allah haramkan kepada apa yang Allah halalkan. Kalau ada lagi dosa yang kita duk buat sekarang, cuba ubah. Itu hijrah sebenar-benar. Baik, kemudian dan 61 daripada Aus. Suku Aus ni Ansar lah. Ansar, Aus dan Khazraj. Dan 170 daripada Khazraj. Kenapa Khazraj ramai? Memang Khazraj ramai pun. Di Madinah Khazraj lebih ramai daripada Aus, lebih besar. Baik. Mereka tidaklah begitu lengkap bersenjata. Kenapa tak lengkap? Pasal duk cadang nak pitahan 40 orang barang dagangan tu. Tu yang barang tak standby. Dan banyak sahabat Nabi yang tak ikut. Banyak sahabat Nabi tak ikut. Pasal apa? Oh, nak pi sekat 40 orang yang bawa barang dagangan, jadi 300 cukup sangat lah. Betul tak? Cukup sangat lah. Pasal sangka nak jadi lagu tu, rupa nak jadi benda lain. Jadi dia pergi ni dengan kelengkapan yang cukup sikit lah, minimal lah. Dah ramai sahabat lain yang tak pergi. Itu dalam perang Uhud ramai pergi 1000. Kemudian balik 300 kan, Abdullah bin Ubay tu munafik. Baik, kemudian mereka tidaklah begitu lengkap bersenjata, juga tidak begitu bersedia. Mereka cuma mempunyai 2 ekor kuda, kemudian Zubair bin Awam dan Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Kuda pun ada 2 tuan-tuan. Baik, 70 unta. 70 unta. Sahabat ada berapa ramai? Sahabat duk ada 317 lebih kurang lah. 310 ke 317. Baik. Jadi tuan-tuan, macam mana kuda unta ada 70? Untuk ditunggang 2 atau 3 orang secara bergilir-gilir yang susah tuan-tuan. Sebab tu kita, bila kita boleh mengucap tuan-tuan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kenang perjuangan para sahabat. Kan senang ni, betul tak? Sampai kita yang duduk, berapa jarak kita dengan Mekah tuan, Madinah? 6,000 lebih, 6,700 macam itulah kilometer. Tapi kita boleh mengucap 2 kalimah syahadah, kita kenal. Ini perjuangan sahabat, susah. Sebab tu jangan menghina para sahabat, tak boleh.
Dalam Quran Allah Ta'ala ajak supaya kita ni hidup menghargai orang yang lain. Kita manusia, bukan kita boleh hebat seorang-seorang. Tidak kan? Pertama, mak dan ayah. Sebab tu orang kuat mana pun ibadah, dia derhaka pada mak dan ayah, tempat dia neraka. Pasal apa? Satu orang yang tak reti kenang budi. Kita manusia, kita berhajat pada orang banyak, tuan-tuan. Kena menghormati ulama. Pasal apa? Tak ada ulama mana kita nak ada ilmu. Tidak. Jangan sombong. Tak boleh. Kita berhajat pada banyak benda, tuan-tuan. Hajat banyak benda. Sebab tu, kalaulah bukan kerana ulama-ulama dulu, perjuangan dulu, tuan-tuan, tok nenek dulu, tak sampai Islam kat kita. Ni yang kita sampai Islam kat kita ni, kita boleh semayang apa ni, berapa ramai jiwa dah terkorban, tuan-tuan. Berapa ramai nak supaya Islam tu sampai. Tu dalam Quran ajak walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansar. Ayat dia panjang. Apa? Yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berkata, ya Allah, ampunlah dosa kami, zunubana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, dan ampunlah dosa saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan jadikan dalam hati kami ni benci, musuh pada orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Allah Ta'ala cerita ayat ni khusus kepada orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar. Dan kita ni, tuan-tuan, bukan selepas Muhajirin dan Ansar ni. Kita duduk di sini lepas Muhajirin, Ansar, tabi'in, tabi'in sampai pada kita. Perjuangan ratusan, tuan-tuan, ribuan, mungkin jutaan, tuan-tuan. Perjuangan-perjuangan Islam yang terkorban jiwa dia, tuan-tuan. Jadi kenang-kenangkan, dan kita sentiasa bersikap tawaduk, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kenapa ujub ni benci? Tak ujub. Ujub ni dia rasa syok seorang-seorang. Tengok muka dalam cermin, bagus betul aku ni, no. Dia seronok, tuan-tuan. Kenapa ujub tak elok? Dia bukan kacau orang pun. Dia pergilah kat dia syok seorang-seorang. Tapi orang ujub membatalkan ibadah. Saya fikir, apa masalah ujub tu? Saya terfikir, apa salah ujub? Dia bukan kacau orang. Kalau dia takabur, ialah takabur ni dia memandang rendah pada orang. Ghamtun nas. Tidak, dia pandang orang tu lekeh, hina. Tolak kebenaran, hina. Padan lah, dengki dengan orang, mengharap nikmat orang hilang. Padahal lah dosa. Ujub dia bukan kacau orang pun. Tapi kenapa tak boleh? Malah Nabi sebut antara benda yang boleh membinasakan, ijabul mar'i binafsih. Seorang tu dia hairan dengan diri dia. Hebat betul aku ni, rajin betul aku ni ibadah. Tak ada orang macam aku. Dia seronok seorang-seorang. Kenapa tak boleh? Kerana dia lupa nikmat Allah. Betul tak? Pasal apa boleh main semayang tu? Kaki Allah Ta'ala bagi. Betul tak? Alhamdulillah, ya Allah, dua kaki ni aku boleh main semayang. Lagu tu. Lupa. Pasal lupa nikmat Allah tu, tuan-tuan. Kita kalau ada orang, tuan-tuan, mak ayah dia lah tolong dia, bagi dia dulu masa dia apa? Masa dia kecil-kecil dulu, mak ayah dia kerja, banyak macam kerja, tuan, nak bagi dia belajar. Susah payah nak bagi dia belajar. Sampai dia dah pandai. Oh, aku pandai ni, tak ada mak ayah aku mana ada jasa pun. Dia lupa jasa mak ayah dia. Ni orang tak boleh pakai punya orang. Betul tak? Tak boleh pakai punya orang. Lupa jasa adik-beradik. Orang sekeliling, orang pun tak suka ni orang jahat. Walaupun dia pandai. Macam itulah, tuan-tuan. Bila kita dah ibadah, ingat nikmat Allah. Bagi mata kita boleh baca Quran, alhamdulillah, ya Allah. Bagi tangan kita boleh bersedekah, cari rezeki. Ingat nikmat-nikmat Allah. Itu ubat ujub apa? La haula wala quwwata illa billah. Tu ubat ujub. Tidak ada daya aku nak tinggal maksiat ni. Tidak ada kekuatan aku nak melakukan ibadah melainkan dengan Allah. Itu ubat ujub. Pasal orang ujub ni dia lupa nikmat Allah tu. Apa saja kita buat dunia, kita buat ibadah, kita buat baik ke apa, kembalikan semula pada Allah. Kalau tanpa pertolongan Allah, kita tak boleh buat. Ni tuan-tuan boleh main, kalau tak ada dua kaki boleh main. Oh, susah, tuan. Tak ada dua kaki susah nak main. Boleh main tapi susah nak banyak tangga lagu mana. Ni senang kerana nikmat Allah. Jadi kenangkan nikmat Allah. Dia lupa, macam lupa daratan sikitlah ujub ni. Itu yang membatalkan ibadah dia. Kemudian, tuan-tuan, 70 ditunggangi 2 orang atau 3 orang secara bergilir-gilir. Rasulullah SAW sendiri, Ali dan Mirsad, Mursid ataupun Mirsad, dia ada 2 bacaan lah. Marsad ataupun Mursid. Biasanya dalam kitab disebut Marsad, tuan-tuan. Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Tapi dia sebut Mursid bin Mursid Al-Ghanawi. Boleh jugalah. Baik, macam Tirmizi lah. Tuan-tuan boleh baca Tirmizi, tuan-tuan boleh baca Turmuzi. Tarmizi tak ada. Hanya orang nama Tarmizi. Tarmizi bukan dia. Yang betul Tirmizi ataupun Turmuzi. Tarmizi tu orang Malaysia, tuan-tuan.
Tapi dia tak ada makna pun. Dia hanya apa? Dia nisbah pada tempat saja. Macam Bukhari kan, nisbah pada tempat. Tapi bolehlah ambil berkat gitulah. Ambil berkat. Baik tuan-tuan, kemudian mempunyai seekor unta, sementara urusan pentadbiran Madinah diamanahkan kepada Ibnu Maktum, yang mata buta tu kan. Jumpa Nabi pernah tegur dia. Nabi pernah ditegur oleh Allah kerana Nabi tak layan dia. Abasa wa tawalla kan, cerita panjanglah tu. Tetapi kemudian diserahkan kepada Abu Khubab bin Abdul Munzir. Pasal apa? Pasal dia anggap macam takkan bagi pada Ibnu Maktum, dia seorang yang buta, boleh ke urus. Jadi ada sikit perbahasan, kata mungkin yang dia lebih layak, maka naiklah. Khubab, dia tulis ni Abu Khubab bin Abdul Munzir, tapi biasanya dia panggil Khubab bin Munzir dia selalunya. Saya tak tahu macam mana kitab ni. Biasanya disebut Khubab bin Munzir. Khubab bin Munzir. Ni disebut Abu Khubab bin Abdul Munzir. Biasalah kita sebagai Khubab bin Munzir ya. Kemudian kepimpinan perang secara amnya terletak di bahu Mus'ab bin Umair Al-Qurashi Al-Abdari ni. Mus'ab bin Umair ini kepimpinan perang. Kemudian dan panji-panji biasa ialah putih. Memang putih pun. Kita baca semua panji-panji Nabi semua putih. Yang bendera ISIS warna hitam tu tak tahu main mana tuan-tuan. Bendera Nabi semua putih. Kemudian tentera sekecil ini dibahagi pada dua pasukan. Muhajirin diketuai oleh Abi bin Abi Talib dan Ansar ialah Sa'ad bin Mu'az, masing-masing dengan panji-panji. Az-Zubair bin Awam dilantik mengepalai pasukan di sebelah kanan dan Al-Miqdad bin Amr di sebelah kiri, dan di belakang diletak di bawah Qais bin Abi Syaqsathah. Dan sudah tentu ketua turus angkatan perang ialah Nabi SAW. Bawah pada Nabi Mus'ab bin Umair, bawah pada Nabi. Tapi ketua utama dia tuan-tuan, Major General yang paling besar kali, Nabi SAW. Baik. Cuma ya tuan-tuan tengok kenapa Nabi bahagi muhajirin, ansar. Masing-masing ada bendera. Muhajirin ada bendera dia, ansar ada bendera dia. Nak cerita semangat apa? Tak salah tuan-tuan, ada semangat tanah air. Ini sunat tuan-tuan. Pasal apa? Itu saya kata tu. Kenangkan bumi yang berjasa pada kita. Kita kena kenang tuan-tuan. Kita bukan manusia yang tak berhajat pada apa, kita manusia berhajat pada semua. Tu ulama sebut sunat. Kasih pada orang ni dapat pahala, kasih pada muka bumi kita juga sunnah tuan-tuan. Hubbul watan minal iman. Cinta pada tanah air itu separuh pada iman. Pasal apa tuan-tuan? Bumi itu berjasa pada kita. Kecil-kecil itulah kita duduk lari bawah pokok tu. Kecil-kecil itulah kita duduk panjat sana panjat sini tuan-tuan, rabat sana rabat sini, jatuh sana jatuh sini. Bumi itu berjasa, kenangkan. Kita manusia berhajat pada semua. Tu Nabi SAW. Tu tengok masa nak hijrah kan, masa nak berjalan waktu malam, Nabi berhijrah 1 Rabiul Awal. Tapi kenapa kita sambut Muharram Kadang orang tanya kan, pasal apa sambut Muharram tu? Dia betul dah tuan-tuan, bukan salah. Dia lagu ni orang Arab, cerita sikit tuan. Orang Arab dia tak ada kalender tahun. Betul tak? Zaman Sayyidina Umar baru buat kalender tahun. Masa nak buat kalender tahun tu, sebab tu Nabi lahir tu nak buat tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Orang Arab dia tak ada tahun, dia ada bulan dia. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Dia tak ada tahun. Orang putih punya tahun lah ni 2023 kan. Kalender ni 2023 depa ambil pada mana? Daripada birthday Nabi Isa. Tarikh Nabi Isa tahun Nabi Isa lahir. Jadi umur Nabi Isa lebih kurang 2023 tahun. Itu umur Nabi Isa. Sebelum tu dipanggil BC, Before Christ. Tak? Sebelum Nabi Isa. 100 BC, mana dia apa? 100 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. 200 BC, 200 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Lagi banyak, lagi jauh lah. Lagi kecil, lagi dekat. Lagi kecil, lagi dekat. Boleh lah. Kalau dia sebut 10,000 BC, 10,000 tahun sebelum kalender kita, sebelum Nabi Isa. Tapi kalau ikut kajian yang paling tepat, sebenarnya Nabi Isa tua 2 tahun. Kajian yang paling tepat Kristian lah. Maknanya dia umur Nabi Isa yang tepat bukan 2025, 2020, bukan 2023, 2025. Tak wallahu alam. Tapi itu depa letak tarikh depa, tahun depa. Jadi sahabat Nabi bincang bila letak tahun. Ada yang kata tarikh kewafatan Nabi, tak sampai hati. Ada yang kata tarikh Nabi lahir, macam Kristian buat kan. Tarikh Nabi lahir ada juga. Ada yang kata tarikh Nabi dilantik menjadi rasul. Ada yang kata tarikh Nabi berhijrah. 4 pandangan. Nabi Sayyidina Umar memilih tarikh Nabi berhijrah sebab peristiwa tu yang paling besar dan memberi kesan dalam dakwah Nabi SAW. Berubah tuan-tuan sampai jadi sebuah negara yang hebat. Kemudian sahabat Nabi sepakat dah tu. Okey, kita mulakan kalender Islam tarikh Nabi berhijrah. Jadi
1445, dah 1445 tahun Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Faham tak? Tapi start tanggal dia bila? Zaman Sayyidina Umar. Boleh kurang hampir dalam berapa belas tahun bukan belas tahun tuan-tuan, saya ingat dalam 20 tahun, lebih kurang lah. Mungkin dah hampir 20 tahun setelah hijrah baru tanggal tu disediakan. Cuma maksud zaman Sayyidina Umar baru digunakan. Kalau kalender Islam dah start tu bukan satu hijrah. Satu hijrah lepas dah. Nabi meninggal dah, Sayyidina Abu Bakar meninggal dah. Start kalender hijrah zaman Sayyidina Umar tu mungkin dah 15 16 hijrah lah. Sebab Sayyidina Umar baru start zaman tu. Faham kot no? Baik gitu. Sebab zaman Sayyidina Umar baru start penanggalan berdasarkan bila mula Nabi berhijrah dulu. Cumanya bincang nak bulan-bulan mana dulu, bincang juga sebenarnya. Bincang. Memang bincang antara sahabat Nabi, bincang kita nak mula mana bulan dulu. Rabiul Awal dulu ke, Safar dulu ke, nak mana dulu. Jadi bincang-bincang sebab perjanjian Aqabah yang kedua itu yang Nabi dah benarkan hijrah tu berlaku pada bulan Zulhijjah. Setelah tu Nabi dah benar sahabat Nabi berhijrah. Malah ada sahabat Nabi berhijrah sebelum perjanjian Aqabah lagi, Abu Salamah. Sebelum perjanjian Aqabah yang kedua dia dah berhijrah dah. Jadi azam untuk berhijrah itu berlaku pada bulan Muharram. Ini yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Maksud dia memang sahabat Nabi dah ada berhijrah dan azam nak berhijrah tu bulan Muharram. Jelas tak? Jelas bulan Muharram tu sahabat Nabi dah berazam nak berhijrah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi mula keluar bila? Nabi mula keluar 27 Safar. Nabi dah keluar dah daripada Mekah 27 Safar. Cuma Nabi duduk di Gua Sur 3 hari. Jadi Nabi bergerak 1 Rabiul Awal. Sahabat Nabi keluar awal ni. Betul tak tuan-tuan? Yang tinggal tuan-tuan di Madinah, di Mekah masa tu, Sayyidina Abu Bakar, Nabi dengan Sayyidina Ali. Yang lain tu orang yang lemah-lemah yang tak mampu nak hijrah. Yang lain habis dah. Umar, Hamzah, Mus'ab, Talha, apa lagi? Zaid bin Harithah. Yang handal-handal ni semua pergi dah ni, pahlawan-pahlawan ni. Jadi kenapa sahabat Nabi ambil Muharram menjadi panggal yang pertama? Kerana di situ dah bermula niat nak berhijrah. Azam. Orang tabligh sebut kan? Azam. Ikut tabligh tak? Azam tuan-tuan nak azam. Orang tabligh sebut guna nama tu. Azam. Saya dulu ikut tabligh dululah tuan-tuan, sikit-sikit. Baik. Jadi azam dia kata azam. Memang azam tu bulan Muharram. Tu yang lah sahabat bincang kita ambil Muharram start. Pasal itu dah mula. Malah dah ada yang berhijrah pun. Itu dah mula azam yang dah kuat. Ramai berhijrah bulan Safar ramai hijrah. Dan Nabi, tuan-tuan ingat, Nabi sayang tak kat Mekah? Nabi sayang. Masa malam 1 Rabiul Awal tu, masa Nabi nak bergerak meninggalkan kota Mekah, Sayyidina Abu Bakar tengok Nabi palingkan unta Nabi tengok balik Mekah. Nabi sedih tuan-tuan. Pasal Mekah ni berjasa kat Nabi. Nabi membesar di sini, gelak ketawa di sini dengan kawan-kawan, jasa Mekah tu. Maka Nabi pandang Mekah. Hadis riwayat Imam Tirmizi Nabi cakap dengan Mekah. Tuan-tuan. Nabi kata ma'atiyabuki min balad. Alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri. Nabi cakap dengan Mekah. Kemudian wa ahabbuki ilayya, dan aku sangat cinta, alangkah cintanya aku kepadamu. Pada Mekah. Laula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Kalaulah bukan kerana kaum aku mengusirku, aku takkan duduk bumi lain selain padamu. Nabi sayang sungguh. Memang mengusir pun sebab depa cadang, depa nak bunuh Nabi. Ada yang cadang nak usir Nabi, ada yang cadang penjara Nabi, ada yang cadang bunuh Nabi. Yang cadang apa? Yang cadang usir Abu Bukhturi kot. Tak silap saya lah. Dia beri kempuan Mesir sikit, halau sudahlah. Cadangan yang kedua, kita penjara, ya, dia mati dalam penjara tu. Cadangan yang ketiga, jahat Abu Jahal, bunuh dia, ambil sebelah orang yang kuat-kuat Abu Jahal. Ada yang kata orang tua pada Najd, ada riwayat, banyak riwayat. Ada yang kata Abu Jahal, orang tua tu setuju, orang tua iblis itulah katanya, Wallahu a'lam, daripada Najd. Jadi tuan-tuan, tu yang Nabi sebut, kalau bukan kerana kaum aku yang usir aku tak tinggal, aku takkan pergi bumi lain aku duduk. Tu ulama kata memang sunatnya kita cinta pada negara. Tuan-tuan Penang, tuan-tuan tak salah pun tuan-tuan cinta pada Penang ni. Orang Penang kan? Cinta pada Penang tak salah pun. Tuan-tuan nak Penang ni maju, Penang ni makmur, aman, bahagia, tak salah lah.
Kita orang Malaysia tuan-tuan, kita ada perasaan nak negara kita ni majulah. Malulah kalau orang tengok negara ni tunggang langgang, teruk. Tidak, orang troll negara kita, malulah tuan-tuan. Ini negara kita, kita ada satu perasaan cinta. Pasal negara yang berjasa pada kita. Seperti mana saya sebut, manusia ni bila orang tu berjasa, ingat kita kena kenang. Nah, sebab ingat kita takkan boleh apa sampai hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh duduk dalam masjid, saya boleh duduk tuan-tuan, berapa banyak orang yang berjasa dengan kita tuan-tuan. Kenang-kenanglah tuan-tuan kebaikan orang. Nah, begitu tuan-tuan. Dan Nabi sebut kalau orang baik pada kita, kita kena balas. Betul tak kan? Balas balik. Baik, kemudian tu Nabi sebut lagu ni, kenapa Nabi letak macam tu pasukan. Okey, ni Muhajirin, ni Ansar, supaya dia ada semangat. Muhajirin tak mengalah, takkan Ansar nak mengalah. Dia bagi semangat. Ansar bila tengok Muhajirin, Muhajirin tak mengalah, takkan kita nak mengalah. Lil watani, kata Dr. Ali Jumaah. Ini untuk semangat. Semangat apa? Semangat kenegerian tuan-tuan. Ada semangat. Takkan kita nak bagi negeri kita kalah. Nama Muhajirin yang asal pada Mekah ni, takkan kita pada Mekah ni kita nak mengalah kot. Kita nak lari pada medan perang, kita nak bersikap penakut. Ni Ansar daripada Madinah, mereka bersikap berani, tak bersikap penakut. Semangat begitu. Malah Nabi SAW kalau kadang-kadang dalam sebahagian perang, Nabi ikut suku dia bagi. Okay, Bani Adi, Aus, Khazraj, bagi banyak suku. Supaya apa? Lil watani, semangat negeri itu. Tak salah tuan-tuan, dia ada semangat negeri itu, tak salah. Yang salah apa? Negeri kita buat salah, kita sokong juga. Pasal apa? Dia negeri aku. Yang itu tak boleh. Itu tak boleh. Itu asabiah. Pasal apa hang tolong negeri hang? Dia negeri aku. Padahal dia yang salah. Tak kira dia salah ke betul, dia negeri aku. Itu tak boleh. Ni kalau kita sekadar nak negeri kita maju, kita nak perniagaan dia jadi, tak apa tuan-tuan. Jangan kita membela kebatilan atas dasar apa? Dia negeri aku, dia kaum aku. Yang ni asabiah, ni haram. Mati kerana tu mati jahiliyah. Habis tuan-tuan. Nabi SAW mengetuai tentera dan bergerak di sepanjang jalan menuju ke Mekah. Kemudian belok ke kiri ke arah Badar, dan apabila tiba di Safra, baginda mengirim 2 orang peninjau untuk merhati pergerakan unta-unta Quraisy. Berhenti di situ. Bila sampai, Nabi suruh pergi tinjau, tengok apa yang berlaku. Akan datang kita sambung sebaliknya Abu Sufyan. Panjang tu. Sebaliknya Abu Sufyan. Jadi cukup sekadar tu, saya mohon maaf oleh kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an rahmah, tafarruqana ba'di tafarruqan ma'sumah, wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahmula matruda. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.